Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, macam mana kita nak jawab soalan yang macam ni? Okay, jom kita tengok soalan ni. Kalau perasan dekat soalan ni dia bagi jadual satu. Okey, dia ada senaraikan bucu dia ada berapa? Ada 6 bucu. Okey, dan ini ada dia punya bahagian tepi dan dia punya adalah jarak dia. So jarak ni kita boleh kenal pasti dia adalah pemberat. So ini rasa bahagian gambar yang dia dah lakar tapi tak habis. Okey, so soalan satu apa dia kata? Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat. Okey, rajah 1 menunjukkan graf tak terarah. Memang tak ada arah tak ada arah, tak ada arrow dekat situ. Yang tidak lengkap. So soalan 1A ni dia minta apa? Lengkapkan rajah 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Berpemberat awak kena tahu setiap garisan ni akan ada nilai jarak yang dibagi tu. Okey, so jom cikgu nak bantu awak macam mana kita nak jawab soalan 1A ni. Of course gambar ni kecil kan. So bila kita nak jawab kita kena lukis balik benda ni dan kita sambung balik. So ini adalah bahagian yang cikgu dah lukis sebiji macam soalan tadi. Okey, so just kita tinggal sambungkan aja. So kita perhatikan dekat sini ada dia punya pasangan bucu dia. Okay, pasangan bucu dah tu bahagian tepi dia dan ini adalah pemberat dia. Kita kena fill up dia. Untuk elak awak careless, tolong tengok daripada atas sekali. Okay, so KS. Okay, KS kuala sebetang kepada M. Ada tak kat sini? KS kuala sebetang kepada M. Tak ada lagi. So makanya kita akan sambung dekat situ. Okay, berapa jarak dia? 8 km. Nampak? Okay, so ini settle. Next, KM. KM Kamunting ke Matang. Mana KM? Ada tak garisan dia dah buat? Belum. So maka kita sambung dekat sini. Berapa? 8.4 km. Next, KT. Ada tak KT? Yes, dia dah lakar dah. Jarak dia 5.2. Next, ST. Ada? Ada. ST berapa? 5.9 km. Inilah pemberatnya. Okay, good. Next, SM. 3.5. Ada? Ada di sini. Okay, good. Next, SKS. Ada tak? SKS ini. Laluan tepinya. Dah ada dah dalam soalan. Kita tinggal tambahkan sahaja pemberat. Good. Next, CJS. Ada? Okay, ada. Ini garisan dia. Ini garisan tepi dia. Jumlah jarak adalah 44.9 km. Next, CJKS. CJKS tak ada. Bila tak ada, of course, kita kena tambah lakaran tu. So jaraknya 15 km. CJT yang terakhir 10. Ini 10. Tak kena pula. Pastikan kena So inilah jawapan dia. Jawapan untuk soalan 1A. Kita lengkapkan gambar rajah yang dia nak. Okey? Semudah ini saja. Okey, so jom kita teruskan kepada soalan B pula. Apa yang dia nak? Dia suruh kita apa? Dia suruh kita lukis satu pokok berpemberat minimum. Dia nak berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Okey. Bila dia kata kita kena lukis pokok, perkara pertama yang awak kena tahu dan awak kena take note adalah, okey, dia suruh kita lukis pokok. Syarat pokok adalah awak kena tahu bucu dia berapa dan awak kena tahu tepi sepatutnya berapa. Itu perkara nombor 1. Awak kena tahu, take note. Sekarang dalam soalan ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Kalau kita nak lukis pokok mesti ada bucu 6 dan tepi mesti kurang daripada 1. Kurang daripada bucu ni 1. Maksudnya 5. Tapi bila awak tengok gambar rajah, awak nampak ada banyak lebih tepi. Berapa tepi dia ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Okey. Dalam soalan ada 9. Cikgu tulis kat sini. Tapi yang sebenarnya tepi tu mesti ada 5. Bermakna apa? Bermakna dalam soalan ni kita kena tolak berapa untuk jadi kelima? Kena tolak 4 tepi. Okey. So memandangkan dia kata nak berpemberat minimum, makanya kita kena buang barisan tepi ni yang mempunyai nilai kilometer yang paling tinggi. Faham? Okay, let's say, jom kita tengok buat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak buang 4 tepi sebab asas pokok untuk menjadikan gambar kita pokok yang sebenar, pastikan bucu 6 dan tepinya 5. That's why kita kena buang 4 tepi dalam gambar yang kita dah lukis tadi. So kita kena kenal pasti mana 4 tepi yang paling tinggi nilai kilometer dia. Mana? Paling terang-terang yang ni nombor 1. S11 ni. No. Tak boleh ambil itu. Okey, nampak? Next, laluan mana lagi? Oh, 10 km. Tak perlu ambil ni lagi. Lagi? Baru 2. Kita baru buang 2. Yang ketiga? Ini cikgu tak nampak. Okey, yang keempat? Yes, of course ini 8.4 km. So sekarang ni kita dah berjaya buang 4 laluan atau 4 bahagian tepi. Makanya yang tinggal apa? Yang tinggal ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian tepi. So now, bila awak dah potong, kena lukis balik hasil setelah pemotongan. Kita nak tengok balik sama ada pokok kita menjadi ataupun tidak. Okey, so kalau perasan, dekat sini cikgu dah lakar dah dia punya titik supaya mudah untuk proses pembelajaran kita malam ni pula. Okey, so laluan mana yang tinggal lepas kita dah buang tadi? Okey, yang tinggal lah KS sampai M Okey, sambungkan. Okey, lagi laluan mana? Oh, M ke S ada lagi. 3.5. Apa lagi? Oh, ni S sampai CJ ada 4.9. Lagi? Ni pun ada. Lagi? Mana? Ini 5.2. Okey, ini dah tak ada. Inilah rupa lepas kita buang 4 bahagian tepi tadi yang ada nilai pemberat tinggi ataupun nilai jarak yang besar.
Okey, so kalau awak perasan, cuba cek balik. Betul ke bucu 6? Of course memang sama. Betul ke tepi 5? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Memang ada 5 tepi. Isunya, adakah gambar kita ni mempunyai pemberatnya minimum? Ataupun adakah dia menepati ciri-ciri pokok? Yang soalan kata apa? Dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Okey, cuba perhatikan gambar yang kita dah lukis ni tadi. Agak-agak, ada tak laluan yang kita boleh lalui 2 kali? KS, M ke S. Okey, and then ke CJ. Okey, kat sini awak kena tajam mata tengok. Okey, maksud cikgu awak kena detect, oh ini tak boleh, ini tidak menepati syarat pokok. Sebab, contoh, untuk laluan ke CJ, ada 2 laluan. Mana? KSM, MS, SCJ. Ada lagi satu laluan lain, KTTTS, S ke SCJ. Nampak? Ada 2 laluan yang awak boleh lalu. Dia tidak menepati apa yang soalan nak. Dia nak satu tempat hanya dilalui sekali saja. Okey, itu sekejap lagi kita akan sambung. Kita boleh create lagi satu pokok yang lain. Tapi sebelum tu, jom kita kira dulu berapa dia punya jarak. Okey? Berapa dia punya jarak? Okey, sekejap. 8 tambah 3.5 tambah 5.9. So dekat sini awak boleh dapat jarak minimum ialah 27.5 km. Total semua tu Total semua tu adalah 27.5 km. Memang dah minimum dah ni. Tapi hati-hati sebab lakaran pokok kita tidak menepati syarat pokok tadi. So apa kita kena buat? Kita kena olah balik gambar ni. Kita kena olah balik laluan ni. So macam mana kelas? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. So jadi kat sini awak kena detect mana laluan yang aku boleh lalu tanpa ada kaitan macam tadi ni. Tak nak ada yang boleh laluan tu boleh jadi 2 kali tau. Macam tadi yang cikgu cerita tadi. So it might be walaupun permulaan tadi awak terpaksa buang laluan yang jauh, boleh jadi bila awak nak adjust balik laluan tu awak terpaksa ambil laluan yang jauh tadi. Contoh nampak tak dua gambar ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Kita nampak laluan ni, boleh tak jadi kita buang 5.9 ni. Kita tak nak 5.9 ni. Kita tak nak dia ada lalu kat sini, tapi kita dah terus direct to the point kat sini. Faham tak maksud cikgu? Kita ambil laluan ni. Maka laluannya jadi macam mana? KSM, M kat sini, lepas tu lalu sini, lepas tu sini. Memang akan satu hala sahaja. Contoh. Okey, jom cikgu lakar balik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kat bawah ni macam cikgu standby je. Satu titik-titik lebih supaya senang lah. Tak ada bazir masa dekat situ. So let's say ini KS kita tulis balik. Ini M. Okey, nanti di CJ. Awak kena main-main dekat sini. So, tadi kita lakar balik. KS 8. Sambung S, sambung CJ. Tadi sepatutnya sini kan? Tapi kali ni kita cuba ubah laluan daripada CJ ke sini. Nampak tak? Flow jalan tu cantik. KS ke M, nampak tak? Ini baru pokok. Dia tidak menghubungkan satu tepi tu kepada 2 jalan. Satu laluan sahaja. Nak ke KS ke M ni je jalan dia. M ke S ini sahaja jalan dia. Tak ada jalan lain. Okey? So baru kita terus tulis pemberat. 4.9, 10, 5.2. So, ini adalah pilihan yang kedua. Ini pilihan pertama, ini adalah pilihan yang kedua. Tapi ini tak boleh. Sebab apa? Sebab ada laluan tepi yang menghubungkan 2 kali. Walaupun dia punya pemberat tu memang dah tahap minimum dah. Okey? So, now jom kita kira berapa jumlah jarak dia. Okey? Kalau laluan kedua ni kita pilih. Jawapannya adalah 31.6 km. Walaupun tinggi, tapi dia menepati syarat pokok. Okey? So, jadi jawapan untuk soalan ni, soalan kata apa? Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. So, mana satu terpakai? Satu ke 2? Of course, nombor 2. Okey? So, cikgu nak remind awak, cara kita nak jawab soalan ni, of course, kalau dalam exam, dalam ujian kat sekolah ke, atau mana-mana sahaja, please gunakan pensel untuk mudah awak lakar dan padam dan lakar. Macam itulah. Kena try and error. So tips untuk jawab soalan ni, perkara pertama adalah awak kena tahu, listkan dulu. Oh, kalau dia nak gambar pokok, awak kena tahu berapa bucu, berapa tepi. Lepas tu comparekan dulu, tepi dalam soalan ada berapa banyak tepi. Oh, 9 terlebih pula. Makanya kita kena buang berapa untuk menjadikan tepi yang sepatutnya. Contoh dalam soalan ni tepi ni terlebih 4, maka kita kena buang 4. Macam mana kita nak buang tepi bergantung pada soalan. Kalau dia kata nak berpemberat minimum, maksudnya jarak paling rendah, jarak paling minimum, kita kena tolaklah nilai yang besar. Okey, kilometer yang jauh, kilometer yang besar nilai dia. Okey, baru awak boleh ke proses yang ini. Okey, dah potong-potong, cuba lakar balik. Jadilah begini. Dah lakar-lakar, alamak, tak boleh. Ini bukan gambar pokok. So, awak kena adjust laluan tu supaya jadi macam nombor yang 2 ni. Faham? Okay, hopefully apa cikgu share hari ni sangat membantu awak. So, tengok C apa dia. Berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Of course, kita dah tahu dah tadi, kita dah kira. Jawapannya apa? 31.6 km.